Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 23 Oktober. Bersama saya, Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Masa depan industri penghasilan makanan di Sarawak dilihat dapat diperluas berikutan produk makanan yang dihasilkan di negeri ini dapat dipasarkan ke pasaran luar. Ke arah itu, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Joharitun Oping berkata, kerajaan negeri meluluskan RM700 juta untuk Jabatan Pertanian tahun ini bagi memacu pertumbuhan industri pertanian di Sarawak. Jelas Ketua Menteri, sebahagian dana ini juga digunakan untuk menjadi pemangkin pembangunan pertanian moden di Sarawak melalui pertanian vertigasi dan hidroponik selain pembinaan pusat pengumpulan hasil pertanian. Katanya produk makanan Sarawak kini juga sudah mula dihantar ke Singapura, antaranya ikan patin sungai, ikan talapia dan daging kizir. Terbaru, pengusaha dari Sarawak telah berjaya memasarkan sayur midin ke Singapura pada minggu lepas. Kita ada pejabat di Singapura, Sarawak Trade Office ada di Singapura, dan dari Singapura kita hantar ke negara lain. Jadi bermakna market itu pasaran kita dah ada, minat kita nanam aja, tapi mesti ada kualiti lah. Mun pisang banyak gila kulitnya hitam, si mau jual beli. Beliau berucap semasa merasmikan Pejabat Jabatan Pertanian Nanga Macan di daerah Kenawit. Pejabat Pertanian Nanga Macan merupakan antara 10 stesen yang dibina dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 yang berfungsi sebagai pusat pentadbiran, stesen perkembangan pertanian, pusat latihan pertanian dan pusat khidmat pertanian. Ia dilengkapi dengan kemudahan seperti pejabat pentadbiran, bilik mesyuarat, stor dan kuartus kediaman kaki tangan. Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak, PPNS, sedang merangka pelbagai aktiviti dan program selama 5 tahun bermula tahun hadapan sehingga 2025 untuk lebih memfokuskan kepada aktiviti pemasaran produk. Pengerusinya, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu ini kerana kerajaan negeri telah memberi peruntukan khas kepada PPNS sejumlah RM50 juta untuk tempoh 5 tahun, antaranya memperkasa pemasaran produk tempatan ke pasaran antarabangsa. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, komuniti Peladang tidak digalak hanya bergantung kepada pasaran tempatan, sebaliknya perlu menembusi pasaran antarabangsa. Katanya ia untuk mencapai sasaran kerajaan negeri iaitu keluarga tani perlu meningkatkan pendapatan sekurang-kurangnya RM6,000 sekeluarga untuk sebulan menjelang tahun 2030. Ini selari dengan hasrat kerajaan menjadikan Sarawak sebagai pengeksport bersih pengeluar makanan dalam tempoh yang sama. Beliau memberitahu demikian pada majlis perasmian laman web baharu PPNS bersempena Mesyuarat Agong tahunan ke-35 di Kuching. Jelasnya, PPNS juga akan menjalankan beberapa garis panduan baharu dalam aspek pemasaran, pengeluaran produk berkualiti mengikut piawaian antarabangsa, halal dan pembungkusan. Ujarnya, kerajaan negeri pada dasarnya melalui PPNS juga akan mempertingkat pemasaran produk sebagai pengeksport produk makanan di Singapura dan merancang menubuhkan beberapa lagi pusat pemasaran PPNS iaitu di Brunei dan Pontianak, Indonesia. Golongan wanita di negeri ini disaran supaya berkecimpung dalam bidang keusahawanan bagi mempertingkat pendapatan diri dan keluarga. Justru itu, Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Rozi Yunus berkata aktiviti yang membabitkan kesenian dan susunan seperti penggubahan bunga menggunakan sabun boleh dijadikan punca pendapatan selain mendedahkan kepada masyarakat tentang barangan guna semula. Datuk Rozi berkata golongan wanita perlu bergiat aktif dalam bidang yang boleh menghasilkan pendapatan seperti jualan dalam talian. Kita mengharapkan agar program serupa ini dapat diteruskan supaya kita dapat pertama membantu wanita-wanita kita khususnya dari segi ekonomi. Sebab pembuatan bunga ini adalah juga satu cara untuk meningkatkan pendapatan melalui jualan-jualan bunga yang lebih kreatif. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program InnoWest 2020, bengkel buat sabun, anjuran Majlis Daerah Subis dan Persatuan Wanita Daerah Bekenu di Rumah Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak, Bekenu Miri. Dalam pada itu, peserta-peserta yang ditemui berkata program ini dapat mempertingkat kreativiti wanita sekaligus membantu mereka memasarkan di luar Bekenu.
Program ini banyak memberi manfaat kepada ahli-ahli PPWS daerah Bekeno, kepada mereka yang berminat tentang hasil kerap tangan, bunga-bunga dan sebagainya. Jadi melalui ini kita dapat membantulah suri rumah untuk menghasilkan kreativiti mereka lah melalui program-program ini. Lebih 30 orang peserta terdiri daripada ahli-ahli PPWS Bekeno menyertai program tersebut. Kawasan Parlimen Batang Lupar di Sebuyau diperuntukkan RM2.1 juta untuk 14 program dan projek rakyat bagi tahun 2020. Kali ini masing-masing disalurkan di bawah projek kecil luar bandar MRP, projek mesra rakyat PMR dan program transformasi luar bandar RTP yang masih dalam pembinaan. Menurut Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, sejumlah RM460,000 di bawah MRP dan PMR diagihkan kepada pihak sekolah untuk kelengkapan sekolah seperti mesin pencetak, komputer riba dan peralatan sukan, termasuk kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Manakala surau dan masjid serta jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung diperuntukkan membeli kemudahan termasuk set lengkap pengurusan jenazah selain program-program rakyat. Sebahagian peruntukan berjumlah RM1.6 juta pula digunakan pelbagai projek naik taraf, antaranya Dewan Pembangunan Sebuyau, Dewan Kampung Lutong Sebangan, Dewan Kampung Segali, Balai Raya Kampung Kesindu, Parang Futsal Kampung Tungkah Lubuk Mata dan pembinaan baharu Dewan Kampung Sagu. Datuk Seri Rohani berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan geran MRP dan PMR di Dewan Pembangunan Sebuyau. Pada majlis sama, beliau turut mengingatkan penduduk supaya terus mengamalkan norma baharu dan mematuhi prosedur operasi standard dalam menangani penularan wabak COVID-19. Jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 770 dengan pertambahan satu kes di Kesan semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan mendedahkan kes yang dikesan di daerah Kuching itu melibatkan seorang warga emas, warga negara tempatan. JPBN memaklumkan kes terbabit telah dikesan melalui saringan semasa kemasukan ke hospital dan merupakan kontak kepada kes positif COVID-19 yang telah dikenal pasti. Kes indeks kepada kes ini adalah kes ke-768 yang telah dikesan pada 18 Oktober lalu melalui saringan bergejala. Semasa ujian saringan pada hari tersebut, kes itu telah dibuat saringan ujian RT-PCR dan didapati negatif pada hari berikutnya. Walau bagaimanapun, kes mengadu demam dan mengalami batuk sejak 14 Oktober lalu dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak pada Rabu lalu. Aktiviti pengesanan kontak rapat kepada kes ini dan siasatan lanjut masih giat dijalankan. Dalam pada itu, terdapat 9 kes telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam. Ini menjadikan jumlah kes positif yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat ini adalah seramai 718 orang. Manakala jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 33 orang. Selain itu, terdapat 2 pesakit bawah siasatan PUI yang baharu turut dilaporkan. Seramai 50 orang pelajar dan penuntut dari Sabah telah dihantar balik ke lawas malam selepas diberikan kebenaran pulang dari Kementerian Kesihatan. Tinjauan RTM Limbang di Dermaga Kastam Limbang mendapati proses penghantaran mereka menggunakan perkhidmatan bot ekspres dari Limbang ke Lawas mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Kesemua pelajar yang dibenarkan pulang merupakan pelajar dan penuntut dari sekolah dan institusi pendidikan tinggi dari Sabah. Kebenaran pulang diberikan selepas menjalani proses pemeriksaan ujian COVID-19 dan kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin Limbang. Hari ini saya merasa gembira sebab hari ini kami dibenarkan balik dan saya sangat happy sebab semua keputusan kami adalah negatif dan terima kasih atas layanan yang diberikan. Layanan daripada pelayanan dan penjaga-penjaga kami sangatlah baik dan memuaskan. Layanan dari mereka pun sangat memuaskanlah untuk kami semua. Kami sangat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak.
Agensi terlibat sama dalam membantu proses penghantaran pelajar dan penuntut balik ialah Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan, Immigration dan Rela. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak berjaya membuat 3 tangkapan menerusi operasi libas yang dilakukan pada Isnin hingga Rabu lepas. Menurut Komander Manca Atta, operasi di lokasi berasingan itu telah dilakukan di Seri Aman, Sibu dan Miri. Serbuan dilakukan ke atas sebuah rumah tidak berpenghuni di Jelukong Engkelili yang disyaki dijadikan tempat penyimpanan barang tanpa cukai. Hasil pemeriksaan menemukan 650 karton rokok pelbagai jenama yang disyaki tidak bercukai bernilai RM97,500 termasuk cukai. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sementara di Miri, serbuan dilakukan ke atas sebuah rumah 2 tingkat di Jalan Muhibah, Kampung Pemindahan Marudi yang disyaki dijadikan stor penyimpanan minuman keras dan rokok belum lulus cukai kastam. Pemeriksaan menemukan 107 kotak minuman keras pelbagai jenama, 32,680 batang rokok putih dan rokok kretek pelbagai jenama beserta sebuah kenderaan. Anggaran nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM241,431. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Pada Isnin lepas, serbuan dilakukan di kawasan pembalakan di Batu 40 Jalan Sibu Selangau kerana disyaki menjalankan aktiviti pembalakan secara haram. Hasil pemeriksaan, 2 buah jengkaut dirampas selain 40 batang kayu balak yang telah ditebang. Rampasan dianggarkan bernilai RM505,000. Barangan rampasan telah diserahkan kepada Jabatan Hutan di bawah Kesalahan Ordinan Hutan Sarawak 2015. Komander Manca Atta turut mendedahkan operasi libas telah mencatatkan kejayaan bernilai lebih RM21.8 juta dengan merekodkan 71 kes sepanjang operasi tahun ini setakat Rabu lepas. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Assalamualaikum dan jumpa lagi.